Sama pusing ni. Okey, kita pergi kepada soalan 5. Cikgu bagi Y. Okey, lepas tu cikgu suruh awak ungkapkan ini. So di sini awak nampak ada pembezaan peringkat pertama, ada pembezaan peringkat kedua. So kita buat dululah. Okey. So kawan kamu kembang dulu, boleh? Sebab kembang beza 1 demi 1 itu cara paling senang. Kalau nak pakai bentuk darab bukan tak boleh lah. Panjang sikit tapi jawapan sama. Okey, awak beza kali pertama. Beza kali pertama betul, kali kedua betul. So tinggal kerja masuk ke dalam sajalah. So Y, okay. So Y kita masuk jugalah Okay, masuk terus Y kita So bila dia tanya Y, kita masukkan Y lah. Okay, masukkan Y. Bila dia tanya D2Y dx kuasa 2, kita masukkan. So di sini kita kena buat kurungan sebab ada anak panah tambah, okay, lepas tu SX lah, tak ada apa. Okay, lepas tu dy dx. Okay, alamak. Separuh di atas, separuh di bawah. Okay, ini ya. Kenapa asingkan? Okay, tak apalah. Boleh kawan kamu dia 2 kali Kali pertama dia masukkan pembezaan saja, kali kedua baru dia masukkan Y, tak apalah. Kalau awak nak sekali lagi senang lah ya. So lepas itu tinggal kerja expand saja Negatif 6 tolak tambah 3S, tolak 2S tambah 12 kalau awak ringkaskan. Okay. So mula-mula dia suruh awak ungkapkan dalam sebutan S yang paling ringkas. So inilah jawapan pertama yang dikehendaki oleh dia. Okay. Negatif 3S tambah 12 ataupun awak boleh bagi saya 12 tolak 3S Mana-mana satulah ya. Okay. Apa ni? Okay. Ini pun boleh. Kalau siapa nak bagi saya ini pun boleh. Dua-dua betul So lepas tu ada seterusnya So kalau atas buat salah, bawah tu susah nak dapat jawapan betul lah. Cari nilai S yang memuaskan persamaan seluruh ini kita sudah tahu ialah 12 tolak 3S ataupun ini sama dengan kosong. So tinggal ringkaskan sajalah. Tinggal selesaikan saja. So dapat jawapan 4. Okay, betul Ada apa-apa terus cakap dengan saya Kalau kita cikgu grow aja. Okey, soalan 5. Kejap Okey, soalan 5, cikgu bagi X, cikgu bagi Y, cikgu suruh awak tunjukkan dy dx. Okey, so kalau kamu tengok kita ada 2 persamaan. Okey, kita ada persamaan kuning ini. Okey, persamaan kuning ini kalau awak bezakan, awak akan dapat ds dt. Awak akan dapat ds dt. Okey, kita tengok kawan kamu beza dulu. Okey, dia mula-mula ubah kepada T tambah T kuasa negatif 1. Itu yang dapat ini negatif T kuasa negatif 2. Okey, so dia bezakan dan terpulanglah nak tulis jawapan di sini pun boleh, nak tulis jawapan macam ini pun boleh. Kisah, tapi itu dx dt. Okey, lepas tu kita ada persamaan Y dalam sebutan T. So kalau kamu bezakan, yang kamu dapat ialah dy dt. Okey, ialah dy dt. Okey, 2T tambah 1 kuasa 1. Okey, dapat ini betul. Okey, dapat ini betul. Okey, tapi soalan tak nak 2 ini. Apa yang dikehendaki oleh soalan ialah dy dx. Okey, apa yang dikehendaki oleh soalan ialah dy dx. So ini sebenarnya ada kaitan macam awak buat kadar perubahan itu. Ada serupa macam buat kadar perubahan itu. So kawan kamu pergi letak dy dx di depan, cikgu terima sajalah. Ataupun kamu boleh letak yang biasa kita buat dy dx di tengah-tengah itu. Tak kisah sama je Awak buat dy dx di tengah-tengah ini. Sebab secara kebetulan ini ada dt. So awak akan boleh bayangkan dalam kadar perubahan tu. dt. Okay, atas itu pergi depan, bawah itu dy dx. Dy dx. Yang bawah itu pergi belakang. Yang bawah itu pergi belakang. Awak nak buat macam ini pun boleh. Ataupun kawan kamu terus mula dy dx di depan, boleh juga. So yang pentingnya apa yang awak tulis, cikgu akan nampak yang ini
pergi depan, yang ini pergi belakang. Dan dua ini sama. Okey, di mana awak akan rasa seolah-olahnya kita tengah bahagi dah. Okay, sorry, kita lupa enlarge. Okay, seolah-olahnya kita tengah bahagi. Potong ini dapat DYDS. Tapi sebenarnya bukanlah, tapi nampak macam tu. Awak potong DT, awak dapat DYDS. Tapi sebenarnya bukan kita potong. Sebab DT dengan DT ini sebenarnya tak boleh potong macam tu. Okay, so kawan kamu tulis macam ini, maka dia pun ikut susunan lah DYDT. Okay, DYDT dia masuk di sini. Okay. Dan ini ialah DTDS. Yang awak punya ialah DSDT. So kawan kamu tulis ini tapi dalam keadaan terbalik. Okay. Dia tulis ini tapi dalam keadaan terbalik. Kalau kamu cuba bandingkan ini pergi sini dia bukan betul-betul ambil, dia terbalikkan dia. Dia terbalikkan dia. Sebab satu ialah DSDT, satu ialah DTDS. Okey, boleh Kalau kamu gunakan teknik Cikgu, serupa je sebenarnya walaupun penulisan mula-mula lain. Awak akan buat ini DYDX sama dengan DYDT kita berapa? Okey, DYDT kita 2 T tambah 1. DSDT kita ialah T kuasa 2 tolak 1 per T kuasa 2. So nanti awak buat DYDX. Awak buat DYDS, awak akan buat 2 T tambah 1. Yang ini, yang ini kalau kita nak pindah ke depan kan kita pun terbalik tulis. Kan? Sebab kita akan buat bahagi dia. Bahagi dia kita bila ubah kepada darat, benda itu terbalik. So akhirnya dapat benda sama juga. Terpulanglah mana satu you nak pakai. Okey, so tinggal kerja ringkaskan sajalah. So, mula-mula darat atas. Okey, bawah ini kawan kamu nampak T kuasa 2 tolak 1. Dia itulah A tolak B, A tambah B. Lepas tu T tambah 1, T tambah 1 boleh potong. So, dapatlah apa yang dia nak kita tunjukkan. Dapat apa yang dia nak kita tunjukkan. Kamu ingat soalan jenis ini kalau kamu tidak boleh tunjukkan, jangan berhenti buat Awak masih boleh buat soalan seterusnya. Okey. Kamu masih boleh buat soalan seterusnya. Ambil saja ini terus buat. Boleh Okey, soalan A. Soalan B, cari koordinat titik sentuhan bagi tangent yang kalau itu tak ada kaitan sebab AB tak ada kaitan, maka ada kaitan tak? Tak ada kaitan AB tak ada kaitan, so maka tak pakailah. Jadi dah, tak jadi pun tak ada apalah, tak ganggu seterusnya. Sebab B tidak ada kaitan Okey, so B1 kalau kamu tengok cikgu tanya titik sentuhan bagi tangent. So di sini melibatkan tangent. Titik sentuhan bagi tangent maksudnya katakan kita ada satu lengkung, inilah persamaan tangent kita, titik inilah titik sentuhan, kan titik sentuh. Itu maksudnya titik sentuhan. Okay? So bila kamu nampak tangent, so kita ambil, ada kaitan, sorry. Tidak ada perkataan seterusnya. Okay, dia ada kaitan, so kita ambil, kita ambil DYDS kita. Okay, kalau kamu ingat yang tangent tu, kita ambil persamaan, lakukan pembezaan, gantikan nilai X kan. Tapi sekarang kita ambil persamaan, kita lakukan pembezaan, tak payah buat sebab tadi A1 kita sudah berjaya. Kecilkan sikit sorry. Okay, sebab bila di A1 kita sudah ada DYDX kan. Ini jawapan untuk DYDX kan. So kita tak payah buat lah, ambil persamaan, lakukan pembezaan. Sudah buat di atas ini. So kita hanya ambil ini saja iaitu DYDX kita. Sepatutnya kita ganti nilai S untuk tahu kecerunan. Tapi sekarang kita tak tahu titik itu di mana. Tapi kita tahu kecerunan dia berapa. Sebab ayat dia selari dengan pasti Y. So, kawan kamu ambil di sini, kecerunan dia ialah 8. Dan kecerunan inilah merupakan DYDX. Nanti ini siapa punya kerja? Soalan 6 siapa punya kerja? Saya lupalah. Siapa punya kerja ini? Nazra. Kamu dapat kecerunan 8 sebab awak lakukan pembezaan kepada dia ke? Sebab cikgu nampak awak tulis DYDS sama dengan 8.
Tapi boleh juga, boleh juga. Hanya kalau kamu nampak ini ialah garis lurus kan? Y sama dengan 8S ialah garis lurus, terus baca je lah. Y sama dengan MS tambah C. So M awak 8. Okay? Tapi kalau awak beza baru baca pun tak salah. Mungkin tak perasan benda ini ialah garis lurus. Tak ada masalah. Sebab garis lurus nak terus baca M pun boleh. Kalau awak nak pakai teknik tapak pembezaan baru tapak keseluruhan pun okey Hanya kata kejap berlebihan lah So cikgu potong kejap. Tapi tak salah. Tak salah. Hanya tak perlu. Kita boleh terus banding saja. Y sama dengan MX tambah C. Kita tahu M kita ialah 8. Sebab dia ialah garis lurus. Okay, dia ialah garis lurus. Kalau bukan garis lurus tak boleh lah. Okay. So dia kata tangent itu selari dengan garis ini kan. So kita tahu kita punya dy ds akan sama dengan 8 lah. So bila awak tapak ini, okay, awak darat silan. So sini sama dengan awak boleh darat ke sini teruslah. Kalau sini lebih besar, lebih kecil, macam apa yang cikgu ajar semalam, tak boleh buat kerja itu sebab kita tak tahu simbol kena ubah ke tak payah ubah. Tapi ini sama dengan tak ada masalah So kita darat silang, kamu nampak kuadratif, awak buatlah awak buatlah pemfaktoran, tak awak dapat jawapan ini Cikgu angkat betul aja Tapi soalan bukan nak nilai T. Soalan nak apakah koordinat titik sentuhan. Maksudnya dia nak X dan Y. So apa yang awak buat, kita kan ada persamaan S. Kita kan ada persamaan S ialah T tambah 1 per T. Dan Y sama dengan T tambah 1 kuasa 2. So awak ganti sajalah T masuk. Betul lah macam kawan kamu buat. Dan jangan lupa tulis jawapan dalam bentuk koordinat. Boleh idea ini betul B, cikgu tanya apakah persamaan garis normal. Normal kita kena ambil dy ds barulah. Di mana kalau kamu ingat ini ialah merupakan negatif 1 per dy dx kita. So awak dapat negatif 1 per 8. Titik-titik masih sama. Titik masih sama 5 per 2 dan 9. So awak boleh gunakan ini tapak pindasan y kemudian tulis balik persamaan. Cikgu cek jawapan kejap Okey, nak tulis jawapan macam ini pun boleh. Ada salah kira tak? Ke ini kejap. Dia salah ke you salah? Dia bagi jawapan dia 8. Siapa silap? Ada silap di sini. Dia silap ke kamu silap? 5 per 2, 9. Orang lain yang buat sama ke jawapan kamu? Betul kan? Ini betul. Kalau saya darab 16, ini ialah 16y sama dengan negatif 2x tambah 149. 16y tambah 2x sama dengan 149. Jawapan dia 8. 92 bagi itu. Orang lain sama jawapan dengan kawan ke? Sebab cikgu tak nampak kesalahan dia. Okay. So kamu boleh bagi jawapan dalam bentuk ini ataupun bentuk inilah. Okay. Tak kisahlah. Bentuk ini pun boleh sebenarnya. Tapi macam nak senang sebenarnya awak bagi ini pun mencukupi. Mencukupi. Tapi kalau siapa nak bagi macam ini pun betul. Ini jawapan Nazra kan? Siapa ada buat soalan ini? Dini ada buat soalan ini? Ada. Jawapan sama dengan Nazra tak? Okey, kalau itu buku yang salah lah. Okey. Okay, kita pergi kepada soalan 7. Okey, dia minta awak bezakan. Sekejap 7 siapa punya kerja? 7 siapa punya kerja? Ini tulisan siapa? Saya, Amar. Amar Okey, so Amar bentuk darab Okey, dia buat UV, dia bezakan. Okey, 7, 6, 3. Okey. Okey, hanya di sini cikgu tanya kamu, boleh tak soalan ini saya terus gunakan rumus kuasa? Amar boleh tak?
Boleh tak saya terus gunakan Boleh ke Amal? Sorry, cikgu tanya orang lain. Amal ini ada echo. Amal you tutup tak apa, sebab ada echo. Cikgu tanya orang lain sajalah. Okey, Azira. Boleh ke saya gunakan rumus kuasa? Azira, boleh ke tak boleh? Teacher, Azila dia sakit, dia tak masuk hari ni. Oh, dia tak masuk Oh, tadi bukan dia. Oh, semalam dia hantar kepada saya. Nuha ada? Ada. Boleh tak saya gunakan rumus kuasa? Tak boleh. Tak boleh kerana? Apa sebabnya tak boleh? Sebab ada X kat depan. Ya Kamu ingat gunakan rumus kuasa tepang ini mesti pemalas. Tak boleh. Okey. Soalan kedua saya, boleh tak saya darat ke dalam? Lepas tu saya guna rumus kuasa. Supaya tak ada S kuasa 4 di sini, saya darat ke dalam. Boleh ke tak boleh? Syamini, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Sebab dia kena kembangkan dulu. Ya. Okey. Dia kena kembangkan. Sini ada kuasa 7. Kalau awak nak darat ke dalam, boleh. Tolong kembangkan ini dulu. Benda ini balik kali cikgu ulang. So, memang untuk soalan ini, inilah satu-satu cara kita boleh buat. So, kita buatlah U dVds, kemudian U dVds tanpa V dUds. Tinggal kerja nak ringkaskan ini. So, kawan kamu nampak ada faktor sepunya 21. 21. Ini mana ada 2? Oh, tak ada. Dia tak. Dia hanya kembangkan ini aja. Sorry. So dia hanya ringkaskan ini. Untuk tapak ini. Ini untuk tapak bawah ini. Kemudian ini dia untuk ini. Cikgu sebenarnya tidak pasti adakah ini akan diberi markah terakhir kepada kamu ataupun tidak. Sebab kadang tengok skema tahun ini. Tahun itulah. Hanya cikgu nak kata kalau awak tanya saya adakah ini bentuk teringkas, sebenarnya dia bukan. Dia bukan bentuk teringkas. Kita cuba buat Cikgu kena ada cursor di sini. Cikgu buat di tepi ni Cikgu buat di tepi ni. Amal cikgu minta orang lain tolong you lah sebab you punya ada echo. Wadina, cuba tengok sebutan pertama ini dan sebutan kedua ini. Apakah faktor sepunya you nampak? Sebutan pertama ada 21 X kuasa 4. 1 tambah 3S kuasa 6. Cikgu sengaja tulis macam ini. Kumpulan kedua, cikgu ada 4 X kuasa 3. 1 tambah 3S kuasa 7. Apakah faktor sepunya yang ada? Cuba tengok ini dengan, Cuba tengok ini dengan ini dulu. Apa faktor sepunya ada di antara mereka? Wadina? 1S kuasa 4, 1S kuasa 3. Wadina ada kan? Teacher, Wadina tak dengar teacher. Oh ya ke? Nabila? Nabila, S kuasa 4, S kuasa 3. Apa faktor sepunya yang ada? X kuasa 3. So kita boleh tarik, untuk yang ini untuk ini, cikgu boleh tarik X kuasa 3 keluar. So nanti sebutan pertama tinggal lagi S, sebutan kedua tinggal 1 lah sebab saya tarik habis kan. Sekarang kita tengok yang ini. 21 dengan 4. Ada faktor sepunya tak? Tak ada. Kalau tak ada, kita letak balik dia di tempat asal je lah 21. Ini cikgu terus letak 4 lah. Kemudian kita tengok pula ini ini. Apa faktor sepunya yang ada? 1 tambah 3X kuasa 6. So ini ialah 1 tambah 3X kuasa 6. So sebutan pertama tak adalah, tak tarik habis, tinggal 1. Tapi sebab sini sudah ada benda, cikgu tak payah tulis 1 sudah. So tambah, 4 ini.
So, ini ada lagi 1 tambah 3x. Sebab kita baru tarik kuasa 6 keluar. So, ada lagi 1 yang belum tarik keluar. Okay, so ini cara kita tengok faktor sepunya dia. Okay, boleh ya? Ini cukup padam lah sebab takut kawan yang saling tu tak faham. Tapi itu cara kita tengok. So, okay, yang tarik keluar punya tu kita tak payah pedulikan lah. So, S kuasa 3, 1 tambah 3S kuasa 6. Okey, yang dalam tu kita buka kurungan 21S. Belakang, Nabila. Tambah 4 tambah 12x. Okey. Kemudian ringkaskan lagi apa yang ada dalam kurungan. 33x tambah 4. 33S tambah 4. Okay, itu cara bentuk yang paling ringkas So, dalam exam kalau kamu tak mampu buat sampai macam ini, maka kaedah pasti tapak. Tapi cikgu tak pasti ialah adakah awak akan dapat maka jawapan lah. Kalau soalan ini ialah lepas awak bezakan kena ganti nilai X punya, maka awak berhenti di sini terus ganti nilai S. Tak payah pergi ringkaskan. Tak payah pergi ringkaskan. Tapi masalah sekarang ini ialah jawapan terakhir. So, kalau boleh sambung buatlah ya. Soalan seterusnya, keturunan lengkung ini ialah ini, pada titik ini. Okay, ini soalan pengamiran. Tapi campurlah, ini soalan campur pengamiran dan pembezaan. Okay, cikgu tengok apa kawan kamu buat ya. Okay, so yang dia bagi ini, kalau kamu tengok, yang dia bagi ini, dia kata dia ialah keturunan. Cakap keturunan. Oh, sorry. Keturunan lengkung dia ialah 2. Sorry, cikgu salah baca. Okay, so keturunan dia ialah 2. Persamaan di sini. Okay. So ini soalan pembezaan ya. So apa yang awak buat, ikut itulah. Ambil persamaan, lakukan pembezaan, gantikan nilai S. Hanya beza kali ini ialah bila saya gantikan nilai S, saya tahu jawapan dia ialah 2. Kita buat ajalah Ambil persamaan, lakukan pembezaan. Okay, betul. Okay, gantikan nilai S iaitu -1. Okay, di sinilah ganti nilai S -1 dan kita tahu jawapan dia ialah 2. So, kamu akan dapat satu persamaan ini. Tapi kita tak mungkin selesaikan persamaan ini sebab ada H dan K. So, apa kawan kamu buat? K sama dengan -7/2 tambah H. Ini datang dari mana? Oh, sini. Okay, sini pula jalan atas. Okay, so apa yang kawan kamu buat sebab soalan pernah beritahu kita kan, dia melalui titik ini. So kita ganti. So ini ialah Y sama dengan HX tambah KX kuasa -2. So kawan kamu masukkanlah. Kenapa kamu buat kerja semua separuh-separuh punya? Okay. Dia mula-mula masukkan nilai Y. Lepas tu dia masukkan nilai S. Tak apalah. Kalau boleh sekali je lah ya. Okay. Terus masukkan S. Terus masukkan Y. Tapi awak buat 2 kali pun salah. Hanya membazir masa. So lepas tu awak ringkaskan. Awak dapat ini. So inilah persamaan. Okay, terpulang lah. Kawan kamu buat sampai di sini pun boleh. Okay. Ini diangkat sebagai persamaan kedua. Lepas tu buat persamaan serentak. So kawan kamu mula arah mana? Amah, H dulu ke K dulu? Saya nak baca ni. 2 kolom jalan ni. Mana satu dulu? H dulu Okay, H dulu. Okay, so H sama, okay, inilah persamaan 3. Okay, persamaan 3 kita ganti ke dalam, bukan ini persamaan 3 you. Ini persamaan, saya rasa you mula dengan inilah. You buat ini, lepas tu you masukkan persamaan. Okay, ini pun you buat. Okay, dan kemudian you masuk ke dalam persamaan 4. Bolehlah, tak kisahlah. Okay, bolehlah. Tapi jarang orang buat macam ini. Biasanya orang dapat ini masuk ke dalam persamaan 1. Ataupun yang ini masuk persamaan 2. Okay.
Ataupun dua-dua buat H sama dengan, so samakan mereka. Sebenarnya orang buat macam ini, tapi tak salah. Cikgu tak kata awak salah. Janji awak dapat satu persamaan, awak berjaya hapus salah satu anu. So kamu ringkaskan, cikgu semak jawapan aja. So awak dapat H kamu 3, K kamu negatif setengah. Boleh hanya teknik persamaan serentak ini agak awak ada banyak kerja petindih sebenarnya. Ada kerja petindih. Kalau kamu pakai teknik biasa lebih senang sebenarnya. Tapi tak salah. So soalan 7 settle. Kita pergi kepada soalan 8. 8 menunjukkan sebahagian daripada graf. So ini ialah graf gradatif Ini ialah graf gradatif. Dia tanya daripada graf cari apakah nilai had S sama dengan menghampiri kosong untuk Fs ini. Fs ialah koordinat Y kita. Kalau kamu tengok ini ialah koordinat Y kita. Ini maksudnya bila S mendekati kosong, apakah nilai Fs kita. So kalau ini soalan ini, dia kata daripada graf. Kalau kamu tidak erti daripada graf, kamu buat macam biasa pun tak apa. Sebab dia bagi fungsi. Kalau dia tak bagi fungsi ini, di mana untuk soalan ini, kalau saya sebenarnya boleh tanya soalan A ini, dengan tutup ini tau. Kalau itu, awak tak ada pilihan, awak mesti baca daripada graf. Nanti cikgu ajar macam mana nak baca daripada graf. So di sini apa yang kita perlu buat? Kalau kamu cikgu tengok kawan pakai teknik pengiraan biasa. So dia masukkan S. Macam cikgu kata, bukan tiap-tiap kali kita kena buat sesuatu. Kita kanti masuk dulu. Kalau kanti masuk, kita boleh dapat jawapan, maka kita terus tulis saja. Bila sudah kanti masuk, hak tak payah tulis sudah. Kita terus dapat 5. Sebenarnya soalan ini awak nak baca ialah awak cuba baca graf ini di tempat bila S menghampiri kosong. Maksudnya awak baca tempat waktu itu S dia ialah kosong. So tempat ini. Itu yang awak dapat 5 terus. Tapi kalau tak nampak, awak boleh pakai teknik ini. Hanya itu bila sudah masuk kosong, hak itu tolong padam. Hak itu tolong padam. Tapi soalan ini biasanya tak ada masalah sebab dia one mark kepada jawapan. Kita tengok kaedah awak. Lepas tu cikgu tanya apakah nilai-nilai yang mungkin bagi A, bagi A. Mana A kita? Mana A kita? Cari nilai-nilai yang mungkin bagi A. Jika S A di bawah ini. Jika S menghampiri A, waktu itu Fs sama dengan negatif 3. So di sini apa yang awak perlu buat? Sebenarnya sebenarnya maksudnya di sinilah bila ini ialah cikgu enlarge graph sekejap. Sebenarnya dia tanya awak bila ini negatif 3, apakah nilai ini? Apakah nilai ini? Tapi kita tak dapat baca daripada graf sebab graf tidak bagi maklumat. So nak tak nak kita kena selesailah. Kita selesai, maksudnya kita ambil fungsi kita sama dengan negatif 3. So kita ambil fungsi kita sama dengan negatif 3, awak selesaikan. Dapatlah 2 jawapan. Dan kita tak payah risau sebab soalan memang kata apakah nilai-nilai yang mungkin. Hanya tolong, ini siapa punya kerja? Soalan 8 tadi siapa hantar? Husna. Saya, teacher. Tanya apakah nilai-nilai mungkin bagi A. Bukan tanya apakah nilai bagi X. So jangan lupa awak tulis. Sama ada awal-awal awak sudah masukkan ini sebagai A. Ataupun bila sampai habis awak tulis saja. A sama dengan 4 ataupun 2. Boleh Sebab soalan tanya nilai S, bukan tanya nilai soalan tanya nilai A, bukan tanya nilai X. Jangan lupa tulis inilah. Jangan lupa tulis ini jangan buat kurungan Kalau buat kurungan itu jadi satu koordinat. Memang kita ada 2 jawapan. Satu ialah 4, satu ialah 2. Susunan tak penting Susunan tak penting. Lepas tu dia tanya apakah fungsi kecerunan tangent dy ds? Bagi graf itu dengan menggunakan prinsip pertama. So, kalau kamu masih ingat prinsip pertama, cikgu katakan, cikgu nak tapak satu baris yang menunjukkan delta Y. Lepas tu nak menunjukkan delta Y per delta X. Lepas tu nak ini. Lepas itu nak dy dx. Cikgu nak benda ini. Empat benda ini cikgu nak tengok. So, untuk tapak delta Y, mula-mula kita ambil persamaan. Lepas tu Y jadi Y tanpa delta Y, S jadi S tanpa delta S lah. So kawan kamu kembangkan
Tertinggal satu Ada lagi delta S terkali delta S. Boleh Husna? Ada 4 anak panah kan? S tambah delta S, S tambah delta X, 1, 2, 3. Ini semua awak buat. Awak tertinggal ini. Betul tak? Oh, Okey, tertinggal ini So, tolak 6S, tolak 6, okey. S kuasa 2, okey, so tertinggal dia, Okey. So, ini, okey, lepas ini awak pergi tolak, so awak dapat S delta S, S delta S, tolak 6, okey, sama jugalah tertinggal ini Cikgu tulis sini lah. Okay. Di sini itu apa? Tambah. Okay. Tambah delta X kuasa 2. Okay. So, lepas itu kita bahagi delta X. Okay, bahagi delta X. So, sama juga cikgu tulis di belakang lah Tambah delta S kuasa 2 bagi delta X. Okay. So, bila awak potong, ini S, ini tolak 6. Ini tambah delta X. Okay. So, lepas itu penulisan dia. Okay. Sini ada ini Sini ada hak delta S menghampiri kosong. So, ini 2S tolak 6 tambah delta S. Tepang sini pun ada hak delta S menghampiri kosong. Okey, lepas itu baru kita ganti delta S sebagai kosong kan. So, bila awak ganti delta S sebagai kosong itu sebabnya secara kebetulan benda itu hilang. Okey, so benda ini hilang, kita tinggal 2S tolak 6. Sudah ganti masuk, tak ada benda ini sudahlah. So, tinggal 2S tolak 6. Okey, so ini dia soalan nak apa Okey. Okey, sorry. Ini C awak So, lepas ini sepatutnya, awak buat di D. Sepatutnya awak kena tambah lagi ini dy dx. So, kita masukkan kosong. So, kita dapat 2S tolak 6. Awak kena tulis di sini dah. Sebab C kan. D baru awak pakai dia sama buat. Tapi kalau awak label D di sini, cikgu akan anggap awak punya C berhenti di sini. Kalau C awak berhenti di sini, cikgu tak boleh bagi awak makan penuh lah. Sebenarnya awak tak habis buat. Awak tak habis buat. Okey. Di seterusnya tentukan persamaan tangent. So, kita sudah ada dy dx kita. So, gantikan nilai S. Okey, tapak kecerunan. Masukkan titik, tapak pindasan Y. Kemudian tapak persamaan. Okey, cikgu cek jawapan kejap. Soalan 8. Soalan 8. 5, 2, 4, 2S tolak 6, 8S tolak 2. Okey, betul So, macam soalan C ini kalau kamu tidak tahu macam mana gunakan prinsip pertama, tidak tahu macam mana gunakan prinsip pertama, bila pergi kepada D ni, awak pakai sajalah rumus untuk tapak dia. Supaya D masih tapak makan penuh. Walaupun C tak erti gunakan prinsip pertama. Tapi awak erti gunakan rumus bezakan dia kan? So, awak gunakan sajalah rumus untuk bezakan dia. Di sini tak dapat makar. Tapi sekurang-kurangnya sini masih dapat makar penuh. Sini masih dapat makar penuh. Okey, kita pergi kepada soalan 9. Mana soalan 9 punya jawapan? Oh, cepat tinggi sangat. Sekejap kecilkan dia. Okey, maaf. Okey, soalan 9. Kalau tak nampak, awak nampak kertas, tengok kertas awak lah Okey, cikgu bagi satu lengkung melalui titik ini mempunyai titik pusingan. So, kalau titik pusingan awak ingat itu ialah aplikasi kedua. Ambil persamaan, lakukan pembezaan sama dengan kosong kan? So, kita buat dulu So, Y kamu ialah ini. So, kawan kamu. Ini tadi siapa punya? Dini punya kan? Dini, ini sudah kembang ke belum? Sudah beza ke belum? Ini awak salin balik aja kan?
So ini sepatutnya masih Y. Okey, ini pergi ini awak kembangkan kan? Betul tak? Awak kembangkan kan? So ini masih Y. Belum beza lagi kan? Okey. Sini baru awak beza kan? So sini dy dx. Ingat selagi awak belum beza jangan tulis dy dx. Bila sudah beza baru buat. Okay, so dy dx saya 6x kuasa 2 tanpa 6. Betul. Ini dy dx. So titik pusingan. Ambil persamaan, lakukan pembezaan, kemudian sebab kita jawab A yang benda yang cikgu cakap itu kita akan buat di waktu C nanti. Waktu C nanti. Sebab soalan A itu dia tanya kecerunan lengkung. So, fungsi titik pusingan belum dilakukan lagi ya. So, kalau kecerunan lengkung ialah ambil persamaan, lakukan pembezaan, gantikan nilai X pada titik A. Okey, ada. So, kita masukkan, kita dapat jawapan. -12. Okey, betul. Okey, soalan B, persamaan normal. So, bila kita sudah ada ini, kita buat -1 per dy ds, dapat kecerunan normal. Ini normal punya lah. Okey, ini kecerunan normal. Kemudian kita ada titik, kita masukkan, kita kira, cikgu jalan cepat aja. Kita kira tapak pindasan Y. Okey, lepas tu masuk ke dalam persamaan. Okey, boleh tulis jawapan macam ini ataupun macam ini. Sesuka hati awak dia. Okay. Siapa tak suka tengok per 12, nak darat 12 pun boleh. Tapi kalau awak tanya saya, cikgu akan galakkan kamu tak payahlah tulis macam ini mencukupi. Okay. Tak payah buat banyak. Satu, membazir masa. Dua, kalau buat banyak mungkin salah. Baik, jangan buat. Sampai sini mencukupi. Biar dalam bentuk pindasan. Bentuk kecerunan. Okay. C baru digunakan. Okay. Kawan kamu ada buat. So, terpulang ini pun boleh, atas pun boleh. Sebab dia tidak minta persamaan mesti dalam bentuk apa. Atas pun boleh, bawah pun boleh. Okey, lepas tu cikgu tanya Q. Q itu ialah titik pusingan. Baru yang tadi cikgu cakap itu. Ambil persamaan, lakukan pembezaan. Tapi tak payah buat semula. Sebab benda sudah ada. Tak payah buat semula. Maksudnya, ini tak payah buat lah. Kalau awak buat pun, cikgu tak tolak maka. Tapi awak membazir masa. Benda sudah buat. So, kita ambil saja yang kita sudah bezakan punya. Kita buat dia sama dengan kosong sebab titik pusingan. Okey. So kita ambil ini ya, ambil ini, kita sama dengan kosong. Sorry ya, cikgu nak scroll kejap. Okey. So kita ambil persamaan ini, kita samakan dia dengan kosong. Kemudian kita tekan kalkulator sebab kita nampak kuadratif, kita ada dua tekan kalkulator ABC itulah. Kemudian tulis pemfaktoran dan kalau kamu tengok ini ya, S kali S dapat S kuasa 2. Betul lah macam ni buat ini kita kena tambah satu line di sini. Okey, betul. So kita tapak ini tapi soalan nak koordinat Q dah. So di sini okey, cikgu nampak di ni ambil -2. Di ni kenapa abaikan 1? Sebab tu satu lagi koordinat. Kerana Tu koordinat satu lagi yang dah diberi kat soalan. Ya. Kalau kamu tengok ini sebenarnya ialah untuk titik P punya. Kan kalau kamu tengok soalan bagi kita, P ialah 1 -5. So kalau awak buat, awak akan dapat 1 -5. So awak-awak ini sudah nampak benda ini sudah ada. So dia pandai-pandai di awal-awal diabaikan inilah. Okay? Kalau siapa tak nampak, dia akan pergi buat. Ada 2 S, ada 2 Y. Tapi memang awak akan nampaklah satu titik ialah ini. 1 -5. Satu titik lagi ialah Q lah. So bila kita ada S masuk ke dalam persamaan, cikgu tak cek nilai lah. Masuk ke dalam persamaan, tapak koordinat Y dan jangan lupa tulis jawapan dalam bentuk koordinat. Okey, cikgu cek jawapan kejap. Okey, betul jawapan ini. Okey, lepas itu cikgu nak tentukan sama ada titik Q ini. Dia nak ini saja. Adalah titik maksimum ataupun titik minimum. So untuk tahu dia titik maksimum, titik minimum, kita kena buat pembezaan kali kedua lah. So kita kena ambil yang ini punya, yang asal punya dy dx. So kita ambil dia punya ini, ambil ini. Itu sama juga lah ini. Ini belum beza kali kedua kan. Ini ialah dy dx yang asal kan. Ini baru buat pembezaan kali
kan? Ini penulisan yang betul. Okay. So bila beza kali kedua kita dapat 12S tambah 6. Kita masukkan X untuk koordinat Q. Kamu dapat satu nombor negatif. So kalau nombor negatif maksudnya dia ialah titik maksimum. Boleh ya? So itu soalan 9. Ada apa kamu cakap dengan saya? Kalau tidak cikgu go saja. Okey, kita pergi kepada soalan 10. Okey, garis lurus ini adalah normal kepada lengkung ini. So ini kegunaan pembezaan yang pertama. Kita ambil persamaan Okey. Kita ambil persamaan. Okey, lepas tu kita lakukan pembezaan. Kita lakukan pembezaan. Itu adalah nak ganti nilai S tak tahu sebab kita tak tahu apakah koordinat Q. So kawan kamu mula pula daripada ini So daripada ini, daripada ini dia buat Y sama dengan MS tambah C sebab kita tahu dia ialah garis lurus. So dari sini kita terus dapatlah kecerunan kita ialah negatif setengah, tapi ini ialah kecerunan untuk normal. Kecerunan untuk normal. So kalau kita nak tahu dy dx, kita kena buat itulah. Yang itu. Kalau kamu ingat kecerunan normal sama dengan negatif 1 per dy dx. Maka awak dapatlah dy dx awak ialah 2. Tapi memang benarkan dalam exam awak terus tulis ini. Sebab kita memang diangkat sebagai kalau cikgu bagi tangent awak nak tahu normal, awak boleh tengok tahu. Begitu juga untuk kalau cikgu kata dua garis itu adalah perserenjan. Awak sudah jumpa kecerunan satu garis. Yang satu lagi kalau awak tak tunjukkan pengiraan, awak terus tulis jawapan dibenarkan. Sebab benda itu memang tengok tahu. Tapi kalau siapa, cikgu saya tengok taklah tahu. Kalau tengok tak tahu, buatlah formula ini, kemudian selesai, dapatlah dy dx. So dari sini kawan kamu masuk dia ke sini. Masukkan dia ke sini. So dengan ini dia dapatlah koordinat X dia. Ganti ke dalam persamaan. Ganti ke dalam persamaan kuning ini Persamaan ini Ganti ke dalam persamaan ini. So dia dapatlah koordinat Y. So soalan tanya apakah koordinat Q? Kenapa kita satu jawapan saja? Kita dapat satu jawapan. Ada kuadratif di sini ke? Tengok jawapan dia kejap. Memang satu jawapan. Sepatutnya tak ada koordinat Q lah. Dia akan tanya koordinat Q saja sebab kita ada satu jawapan saja. Kita ada satu jawapan saja. So sepatutnya cikgu hanya tanya koordinat Q. So 4 negatif 5. Tapi memang macam ini dalam exam kalau kamu tengok soalan ni koordinat Q. Tapi awak baru dapat satu jawapan. Cuba cek ada salah di mana-mana tak? Maksudnya mungkin tak berlaku kuadratif tapi awak perasan. Khasnya siapa yang suka gunakan sheet calculate punya. Cuba cek. Ada tak keluar kuadratif yang awak tak perasan? Kalau tak nampak, buat hantar je lah. Tapi cikgu cek jawapan, memang soalan ini dia tak sepatutnya tanya koordinat. Dia tanya koordinat Q cukup. Lepas tu dia tanya apakah nilai bagi C. So inilah titik yang dilalui oleh persamaan lengkung ini dan juga dilalui oleh persamaan garis normal ini. So awak masuk ke dalam aja lah. Awak masuk ke dalam. So yang ini ialah tadi yang biru punya yang biru punya sama ada awak pakai ini ataupun awak pakai inilah di mana awak masukkan nilai X awak ialah 4, nilai Y awak ialah negatif 5. So terpulang kepada kamu kawan kamu buat 2 kali kerja. Kalau kamu tengok apa yang dia tulis ini kan sama dengan atas ni. 2 kali kerja dia buat. Tapi tak ada masalah. So kalau dia nampak sebenarnya dia tak payah buat benda ini. Terus pergi sini aja. Terus pergi ke sini, dia selesai, dapatlah nilai C. Tapi tak apa. Hanya membazir masa saja. Jawapan betul saja, tak ada masalah. Itu kebaikan matematik. Kadang-kadang kita buat kerja lebih, tak ada masalah. Sebab akhirnya masih betul.
Hanya bahayanya lah jangan buat lakukan kesalahan. Boleh ya? Okey, soalan B, cikgu tanya persamaan tangent. So kita sudah ada kecerunan kan? Kecerunan tangent ialah 2. So kita masukkan dan kita ada titik dia, kita masukkan. So tak ada apalah. Okey, kita cari apakah pindasan Y, kemudian tulis persamaan dia. Okeylah. Boleh ya? Masa ada lagi? Ada 5 minit. Boleh satu soalan lagi kot. Soalan 11. Okey. Cikgu kecilkan dia supaya cikgu boleh baca. Kejap. Mana pergi ni? Okay, soalan 11. Cikgu bagi Y. Cikgu tanya apakah dy ds apabila S sama dengan 2. Kemudian anggarkan nilai pagi ni. So kalau kamu tengok ini sebenarnya ialah soalan kegunaan aplikasi yang keempat. Jenis yang lepek tak begitu direct punya jawapan ya. Kejap. Sebab AB tak ada kaitan, cikgu asingkan dia lah. Kejap ya. Sorry ya. Kita pergi 11A dulu So ambil okey. Ini siapa punya? 11 Farah. Cara penulisan dia, cikgu tahu apa yang awak nak bezakan, tapi cara penulisan dia sama ada awak tulis Y sama dengan 8S kuasa negatif 4. Lepas tu awak buat dy dx sama dengan negatif 32S kuasa negatif 5. Boleh? Penulisan untuk ini. Sama ada awak tulis macam ini ataupun awak tulis macam ini. D ds 8S kuasa negatif 4. Kemudian awak buat dia sama dengan negatif 32S kuasa negatif 5. Itu cara penulisan yang betul. Bukan macam ini ya. Tapi cikgu lebih galakkan inilah. Ini lebih senang baca. Ataupun lebih senang awak ikut. Apa persamaan kamu? Kalau beza tak apa-apa. Boleh So lepas itu, lepas itu awak masukkan X sama dengan 2. So macam terpulang awak sebenarnya boleh dalam bentuk ini sudah masukkan ini 2. Ataupun boleh macam Farah dulu, bawa dia turun, baru masukkan. Tak ada masalah tak ada masalah. Terus ganti di sini pun boleh, buat sampai sini baru ganti pun boleh, tak ada masalah. Negatif 1. Lepas itu B. Tak habis buat ya? Ya, tadi Farah ada kata tak habis buat. Sorry. Saya ingat pendek macam ini aja. So, sampai sini, Farah baru buat sampai sini dia baru buat sampai sini. So, kita ada lagi belakang ini. So, belakang ini sebenarnya ialah soalan aplikasi yang keempat. Cikgu tanya nilai hampir. Tapi dia secara tidak langsung. Maksudnya dia tersembunyi sikit ayat dia. So, kamu kalau nampak ini awak nampak ini sama kan 8 per kuasa 4 kuasa 4. Yang beza ialah ini. Ini X, ini 1/0.99. So, ini adalah soalan ada perubahan nilai. Hanya dia tak bagi tahu kita apakah perubahan nilai tersebut, tapi sebenarnya ada tips sebab perkataan ini seterusnya. So, awak akan nampak sebenarnya original punya, awak punya S ialah 2. Sekarang sudah jadi 1.99. So, soalan ini sebenarnya ada maklumat tambahan di sini Dia telah memberitahu kamu S berubah dari 2 kepada 1.99. Secara tidak langsung dia bagi maklumat ini. So kita buatlah. So kita buat So kalau aplikasi yang keempat kita ambil persamaan iaitu apa dia?
kita ambil persamaan Y sama dengan 8 per X kuasa 4. Kita lakukan pembezaan. Tak payah buat lah. Tadi sudah buat. Tadi sudah buat dia. Cikgu ambil aja jawapan itu. X kuasa 5. Lepas tu, sepatutnya kita gantikan nilai X. Kita gantikan nilai S asal kita. Iaitu 2. So sebenarnya semua benda ini sudah buat ya. Semua benda ini sudah buat. Bila dia sama dengan 2, kita tahu dy dx kita sama dengan negatif 1. Semua benda ini sebenarnya tak perlu buat sudah sebab sudah buat di atas ini. Sudah buat di atas ini. Okay? Tapi itu sikon dia lah. So kita buat kerja seterusnya. So kalau ini soalan perubahan, maksudnya kita akan buat delta y. Kita akan tulis dy dx di tengah-tengah. Tepang itu delta apa? Farah tahu tak? Tepang ialah delta apa? Farah? Farah punya kerja kan? Okey, Farah? Y. Y. Belakang? X. S. Okey. Untuk yang siapa setahun yang awal tahun ada dengan Farah saja tak ada dengan saya. Okey. So kalau yang lain tu kalau kamu ingat cikgu cakap ini Y pergi atas pergi depan, bawah pergi belakang. Okey. So delta Y kita tak tahu, itu yang kita nak cari. Dy dx kita tahu jawapan dia negatif 1. Delta S berapa Farah? Delta S berapa? Daripada maklumat ini. S berubah daripada 2 kepada 1.99. So apa perubahan S? Apakah perubahan dua nilai X ini? Ataupun apa perbezaan nilai dia? 2 jadi 1.99. Tolak 0.01 ke? Tolak 0.01. So kita dapat jawapan 0.01. Tapi ini bukan apa yang dikehendaki oleh soalan. Ini ialah nilai perubahan hampir bagi Y. Soalan bukan nak apakah perubahan dia. Soalan nak apakah nilai Y baru itu. Tapi dia kata anggakan maksudnya maksudnya jawapan kita bukan jawapan yang tepat. Tapi kita gunakan teknik pembezaan untuk tackle lah, bukan tackle, untuk buat ramaran lebih kurang berapa nilai ini. Berapa nilai ini. So ini ialah Y yang sudah berubah. So kita kena carilah apakah nilai Y yang asal. Kita kena cari dulu apakah nilai Y yang asal. So macam nak cari nilai Y yang asal? Kita tahu nilai S yang asal ialah 2. Nilai Y yang asal? Farah boleh ke? Masa saya sudah lebih. Farah boleh ke? Kalau tak boleh, cikgu pass kepada orang lain sebab masa saya sudah habis. Saya ada kelas ini. Boleh ke Farah? Tak ingat teacher. Tak ingat. Tak apa, cikgu tukar orang ya. Sebab susah sikit nak bimbing Farah sebab Farah ini bawa cikgu lain kan bila belajar tajuk ini. Okey, siapa ni? Kiasadina ada? Tak ada? Ada. Okey, Kiasadina? Kiasadina? Macam mana nak cari nilai Y yang asal ni? Awak tahu nilai S yang asal ialah 2. S asal ialah 2. Ganti dalam persamaan ke teacher? Ya, ganti dalam persamaan. So kita dapat 8 per 2 kuasa 4. Tekan kalkulator kejap apa jawapan dia? Satu per 2. Okey, 1 per 2. So nilai hampir untuk ini, itu Y baru ini, dia sama dengan 1 per 2 tambah perubahan kita, iaitu 0.01.
So apa jawapan untuk ini? 1/2 tambah 0.01. 0.51. 0.51. Kamu nak tahu sendiri buat betul salah, cuba tekan kalkulator terus kepada ini. 8/1.99 kuasa 4. Dan awak akan dapat satu jawapan, saya rasa kalau tak silap saya tak putus, betul tak? Betul teacher. Tapi bila awak round off kepada dua tempat perpuluhan, betul tak dia ialah 0.51? Dapat. Okay. So maksudnya apa yang awak buat sudah betul lah. Boleh So cikgu sempat sampai sini dulu 11B cikgu sambung besok Kejap Kamu jangan leave dulu dah. Lama dah ambil kehadiran lagi. Okay.